Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Eri dari Seni Mengait dan juga Teknik Yarn Shop. So, Alhamdulillah kali ini saya ada kesempatan untuk berkongsikan tutorial dengan anda bagaimana hendak membuat kopiah ini. Okey, so namanya kopiah Ramadan sempena bulan Ramadan. Okey, di sini anda hanya perlu tahu asas mengait. Okey, tidak sesuai untuk mereka yang baru belajar, tapi sesuai untuk mereka yang sudah ada asas. Itu di mana kita akan gunakan double crochet dan front post double crochet. So, untuk kopiah ini adalah saiz kanak-kanak dalam 2 atau 3 tahun, tapi di dalam tutorial ini saya akan buat saiz dewasa. Okey, untuk saiz kanak-kanak, anda boleh berhenti sehingga round yang sudah sesuai dengan kepala budak itu. Okey. Sebenarnya kopiah ini sangat senang sebab actually anda tidak perlu risau tentang saiz, sebab saiz ini bergantung kepada penambahan stitches pada tapak kepala ini. Okey, contohnya apabila anda increase dan sudah sampai besar yang diinginkan, okey, ukur lilit yang diinginkan, anda tidak perlu lagi tambah saiz dan terus masuk ke body, okey, ke badan ni lah. Kalau untuk kanak-kanak biasanya dia tidak perlu tapak yang lebih besar lah. Okey, tapi kalau untuk saiz dewasa, okey, kita perlu buat tambah tapak yang lebih besar. Okey, yang penting jenis benang tu ataupun ketebalan benang tu lebih kurang sama macam yang saya guna ni. Okey, sebab ketebalan benang dan saiz jarum juga akan memainkan peranan lah dalam menentukan saiz sesuatu projek tersebut, especially yang berkaitan dengan kopiah ni lah. Sebab kalau guna benang lebih tebal, dia akan jadi lebih saiz yang besar. Jadi mungkin akan lari sikit daripada saya punya saiz ni. Jadi kena trial and error lah. Okay, alright, so di sini saya menggunakan jarum saiz 4.0 mm dengan benang dari Yarn Art. Okay, jeans bambu. Benang ni memang sangat lembut, gebu, memang rasalah luxury dia. Okay, dan boleh cuci dalam mesin. Tapi di sini saya akan gunakan warna yang berbeza. Okay, dengan saiz jarum 4.0 mm. Okay, so mari kita mulakan. Saya akan gunakan sebuku benang ni untuk saiz dewasa. Okey, kalau untuk dapat saiz kecil pun boleh juga, tiada masalah. Sebelum saya terlupa, untuk kopiah ini saya menggunakan saiz 3.5 mm, okey, dengan benang ni tadi. Mulakan dengan magic ring. Okey, so kita akan buat magic ring. Ambil jarum dan pusing sekali. Okey, lepas tu kita akan ambil dan masuk, buat sebanyak chain 4, 1 2 3 4. Okey, di sini kita akan buat sebanyak 10 DC lah. Okey, ini adalah DC pertama kita, DC dan chain 1 yang pertama. So kemudian DC yang kedua, kemudian chain 1. Okey, DC yang ketiga, kemudian chain 1, DC yang keempat, kemudian chain 1 sampai kita dapat 10. Okey, kita sudah dapat 10 DC, diakhiri dengan chain 1 dan kita tariklah, tarik, tutup tu lubang. Okey, kita akan slip stitch di antara dua lubang dua ni. Okey, space di antara dua DC pertama dan DC kedua. Okey, so macam inilah kejadiannya. Lepas tu kita akan teruskan increase chain 3 sebagai DC pertama. Kemudian DC yang kedua di dalam lubang, so ada 2 DC dalam lubang. Kemudian DC yang ketiga dalam DC. So di sini kita akan increase sebanyak 21 21. 2 dalam lubang. Okey. 1 pada DC kita ni. Okey. 2 dalam lubang. Okay. Dan 1 pada DC. So teruskan sehingga hujung baris. Okey, apabila anda sudah sampai ke penghujung baris dan sudah masukkan 2 DC dalam lubang, so DC yang terakhir kita akan masuk dalam slip stitch tadilah, this one. Okey, so masuk di sini. Macam tu. Okey, and then kita akan slip stitch lagi. Kita akan start slip stitch pada second DC. Okey, kita tak masuk lubang lagi, kita masuk pada DC yang kedua. So just buat macam tu. Okey, alright.
So sekarang kita akan teruskan increase. Tadi kita buat 21 21, sekarang kita akan naik 22 22 22. Lepas tu kita naik lagi 23 23. Jadi sebenarnya kita buat increase ni macam kita buat increase bulatan biasalah. Okey. 21 1 1 1. Okey, mula-mula sini 21. Lepas tu 2 1 1. Lepas tu 2 1 1 1. Okey, lepas tu 2 1 1 1 1. Bila kita berhenti, okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita hendaklah berhenti increase tu pada nombor genap. Okay, 8, 10, 12, 14, 16. Supaya kita boleh dapat buat bunga pada badan ni dengan kemas lah. Okay, so teruskan increase sehingga anda dapat besar yang anda inginkan. Dan baru kita masuk body. Dan jangan lupa berhenti pada nombor increase yang genap. Okey. Cara kiranya ialah, contohnya ini kita punya 2 kan. 2 ni kita punya key lah. Okey. 2, lepas tu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So actually dalam satu section tu ada 10 stitches. So kita jumpa lagi balik 2 stitch. So bila kita kira 2, 3, 4, okey, dapat 10 lagi. So maksudnya kita sudah berada di nombor genap. Okey, so apabila anda hendak masuk round yang seterusnya kan, apabila sudah slip stitch, saya ajar satu tips lah. Actually saya sudah ajar tips ni pada video sebelum ini, iaitu ambil benang seolah-olah kita hendak buat double crochet. Okey, ambil, masuk ke dalam lubang yang kita slip tadi. So kita ada 2 loop di sini. Lepas tu masuk dalam lubang yang sama, lubang yang kita slip stitch tu, kita akan dapat 3. So ambil, masuk 2, macam kita buat double crochet. So kita punya double crochet akan nampak lebih kemas. Lepas tu kita akan buat 2 di lubang yang pertama. Okey, 2 1 1. Okey, 2 1 1. Macam tu. Okey, teruskanlah sampai habis increase yang kita perlukan. So saya akan jumpa anda untuk buat bahagian body. Okey, alhamdulillah saya sudah berada di round yang ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey. Untuk round 9 ni memang sudah sampai ke size yang saya inginkan lah. Okey, di mana menggunakan 4.0 mm ni saya berhenti di 10 stitches. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, lepas tu 9. Okey, dan last sekali di stitch ni. Okey, slip stitch ni yang ke-10. Okey, so genaplah kita sudah dapat nombor genap 10, 10, 10. Okey, untuk body kita akan slip stitch macam biasa di slip stitch yang di DC yang kedua. Okey, lepas tu kita akan buat V1, V1, V1. Okay, so chain 3 DC pada lubang yang sama. So ini kita punya first V ya. Kemudian kita skip satu DC, kita akan buat satu DC di sini. Lepas tu skip satu, kita akan buat 2 DC. Lepas tu kita akan skip lagi sebelahnya dan buat lagi satu sini DC. Okay, lepas tu skip, lepas tu 2 DC. Okay, 2 double crochet dalam satu lubang, skip lagi satu DC, kita masuk lagi DC yang seterusnya. So kita akan buat berselang-seli. Okay, boleh tengok 2 1 2 1 2 1. So teruskanlah 2 1 2 1 sampai hujung baris. Okay, kita sudah berada di penghujung di mana last kita punya stitch ialah DC. Kemudian lepas tu kita terus saja slip stitch pada V pertama tadi. Okey. Lepas tu kita akan ulang dan repeat pattern yang sama sampai panjang yang kita dapatlah, yang kita mahu. So kita teruskan dengan chain 3 and then DC di lubang yang sama sebab ini kita mau buat V stitch. Lepas tu okey, untuk yang DC single ni kita akan front post double crochet. So caranya ialah ambil and then masuk macam ni. Okey, kita bukan masuk di lubang ni, kita masuk di sini. Okey, ini front post. So front post DC. Lepas tu DC dalam lubang yang sama di V stitch, ulang lagi front post. Okay, so kita akan dapat beginilah.
DC, DC. Okey. Kemudian front post. DC, DC. Kemudian front post. Okay, so kita akan repeat sehinggalah panjang yang kita perlukan. Okay, so di sini semua ialah V-stitch, di sini semua ialah front post, dan saya tidak akhirkan dengan stitches single crochet apa. Apabila sudah selesai, saya terus matikan kaitan. So kita tengok nanti bagaimana rupa. Okay, kita sudah berada di penghujung round. Macam biasa, kita akan slip stitch pada V dan terus chain 3 and then DC. Kemudian kita continue dengan front post lagi. So buat berulang-ulang sehingga habis. Okay. Alhamdulillah, saya sudah pun sampai ke panjang yang saya perlukan. Okey, lebih kurang dalam 2, 4, 6, 8, 9 rows lah. Okey, untuk kopiah yang bersaiz L, okey, atau XL. So kalau kita bandingkan dengan yang pakai jarum 3.5 mm tadi, dia nampak lebih padat dan nampak lebih kecil, sesuai untuk kanak-kanak lah. Okey, tapi untuk saiz yang 4 mm ni nampak lebih besar lah. Okey, walaupun kita berhenti pada stitch yang sama, iaitu 10 di row yang terakhir ni. Okay, so akhirnya kita just slip stitch. Okay, kita slip stitch sahaja macam biasa. Okay, dan kita akan matikan kaitan lah. So caranya ialah biasa saya akan matikan kaitan seperti ni. Ambil benang ni, masukkan topi ni ke dalam supaya dia ada dia akan jadi lebih ketat lah. Okay, lepas tu just tarik. Okay, and then boleh gunting dan kemaskan. Okay, gunting dan kemaskan. So alhamdulillah, siaplah kita punya tutorial hari ini. So kalau anda suka tutorial ni, jangan lupa share, like dan subscribe. So insyaAllah kalau ada peluang lagi, saya akan kongsikan lagi tutorial di channel ini. So semoga tutorial kali ini bermanfaat. Selamat mengait, salam hujung minggu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.